pertama kali masa saya pertemuan pertama saya dengan Welling adalah masa tu saya berbalik daripada belajar, and then dah 2-3 tahun, bukan dah 2002, 2003 macam tu. 2004 tu saya, masa dalam proses tu saya sedang mencari-cari tu tempat-tempat lah di mana saya boleh hasilkan, pamerkan karya-karya saya di galeri, and then yang willing to take me untuk hasilkan satu karya solo exhibition. And then satu masa tu, masa ketika saya dalam tempoh tu juga ada bakat muda zaman yang saya rasa lah, saya ingat saya. And then maybe Welling ada melihat karya saya di bakat muda zaman tersebut, dan dia ada mesej saya, dia buat panggilan mesej lah. Saya tengok di situ, dalam mesej saya punya mail box tu saya tengok okay, we're Townhouse Gallery masa tu. And then perkenalkan diri dia, dan boleh tak kita jumpa untuk discuss pasal karya lah, pasal work kan, dan berkenalan kan. So saya fikirkan itulah satu peluang yang baik lah kan. Saya memang nak cari-cari tempat masa tu, kemudian saya dijodohkan untuk berjumpa dengan Welling Gallery, and then kita jumpa dengan dia, and then saya bawa karya-karya saya, iaitu my portfolio lah, untuk ditunjukkan, pamerkan apa yang saya telah hasilkan dalam karya saya dalam sepanjang saya punya career tu. And then dalam pertemuan tu ketika tu adalah kali pertama lah saya berjumpa dengan Welling, dan Welling sangat mesra ketika tu, sangat mesra, dan kita saling discuss ataupun bertanya tentang khabar apa yang saya lakukan saya belajar dan hasilkan karya-karya, apa yang karya saya hasilkan ni. Apabila dia lihat karya-karya saya tadi, dia excited lah, macam dia pun memberi peluang kan, dia suka karya saya tu untuk dipamerkan, untuk hasilkan dalam satu solo exhibition, iaitu solo yang pertama saya, individual marking, iaitu 2005 gitu. Dan saya dah lama, saya rasa hubungan saya dengan Welling ni sebab daripada permulaan awal lagi saya melihat dia seorang yang sangat understanding dan memberi peluang kepada artis-artis yang di bawahnya tu untuk bebas untuk berkarya apa yang dia fikirkan, apa yang dia nak kan, nak kena hasilkan karya yang macam mana. Dan dia seorang yang memberi satu motivasi dan very helpful. Dia seolah-olah macam family lah. Dia hubungan tu based on kepercayaan, trust kan, yang saya rasa itu sangat penting untuk membina satu hubungan antara artis dengan galeri, dan untuk maju ke hadapan lah. Saya rasa kat sini saya dalam perkembangan karya saya kan, saya punya sepanjang hampir 20 tahun saya lihat kita boleh bagikan dia kepada yang pertama, iaitu sebelum saya belajar ke luar negara, iaitu The Pre iaitu tahun 2000 kan. Kemudian di perantaran tu dia ada satu sedikit perubahan dalam karya saya, and then selepas tahun 2000 tu itu di mana saya lebih more concentrate dan very serious dan bersama dengan satu galeri, Welling Gallery. Dari situ saya telah menghasilkan beberapa karya solo exhibition. Dan kalau saya lihat di sini dalam perkembangan saya ketika sebelum saya belajar dulu, banyaknya karya-karya itu lebih kepada berasaskan akademik punya proses lah, akademik, tuntutan akademik kan. Kefahaman kita tentang basic practice dalam karya
kan, dan bagaimana tentang basic tentang perspektif kita melihat karya, tapi lebih kepada banyaknya lebih kepada yang bersifat konvensional, di mana kefahaman tentang bentuk, line, form, dan karya-karya ketika itu juga ketika itu sebelum saya ke tahun 2000 tu, banyak karya saya juga lebih kepada yang bersifat figuratif, ya, yang menggunakan simbol-simbol ataupun imej-imej figuratif saya sendiri sebagai saya punya subjek dalam karya saya. Penekanan dia lebih kepada bentuk, segi expression tentang bagaimana mengolah warna dan emosi itu menggunakan line, menggunakan ini cahaya, kan, cahaya, light and shadow dan sebagainya begitu. Tapi dia lebih kepada karya-karya yang bersifat bagi saya is konvensional lah, kan, menurut tradisi punya disiplin, kan. Tapi selepas saya tahun 2000 kemudian saya belajar ke United Kingdom, di sana, kemudian sebalik itu untuk selepas saya balik ke sini, di sana ketika itu saya menghadapi satu proses di mana karya-karya yang saya cuba menghasilkan karya-karya yang bersifat apa yang saya dah buat ke sekarang sebelum ni, cuba buat figuratif dan sebagai figuratif yang apa yang saya amalkan, kan. Tapi di sana tu ialah satu lonjakan yang berlaku dalam proses saya berkarya ni dengan gaya yang agak berbeza, iaitu dengan saya lebih daripada tradisi dengan penekanan terhadap yang karya-karya yang lebih kepada kekuatan penyuluhan dengan kekuatan dari segi formalistik. Dan sebelumnya itu, apabila saya belajar ke sana tu, saya berubah kepada karya-karya yang beralih kepada karya-karya yang mencuba satu ruang baru, ya, mencuba kaedah baru dalam penghasilan karya yang lebih bersifat abstrak, kan. Kat sini apa yang saya pelajari daripada sebelum dan selepas, yang selepas ini lebih kepada karya-karya abstrak ini, saya banyak menekankan tentang proses itu adalah satu proses yang sangat penting dalam pekaryaan saya, dalam proses kreativiti saya. Penekanan tentang pemilihan segi bahan, pemilihan segi teknik, itu sangat penting dalam karya saya lah, sebab ia bukan hanya sekadar material dan bukan hanya sekadar teknik, tapi dia adalah membentuk saya punya konotasi makna dan kefahaman knowledge saya, apa yang saya cuba dapat refleksikan dalam memahami karya saya, apa yang saya lakukan. Sebelum ni kita lebih melihat karya-karya yang lebih apa yang kita nampak dan kita lukis dan kita tiru, kan, dari segi perspektif tu agak berbeza. Tapi apabila saya belajar, saya kembali dan saya banyak lebih kepada melihat yang maksudnya di sini perubahan dari segi perspektif kita melihat karya dan menghasilkan karya, bukan hanya sekadar membuat imej pada canvas, tapi dari segi the process itself is take considered is important dalam membentuk karya, the body, the whole of the karya tersebut. Dan the end of the product is, bagi saya tidak terlalu sangat nak kata contoh tak menitik berat sangat, kan. Saya sebab the proses tu, bagi saya proses tu yang paling utama, dan hasil tu adalah hasil daripada proses tadi.